Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini, hari Selasa di Masjid Qasim. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan setiap satu daripada kita bersama golongan hamba-hambanya yang mendapat keredaannya di dunia dan di hari akhirat. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah bincangkan bersama perkara-perkara yang berhubung kait dengan musafir dan juga doa-doa musafir, mengenai solat ketika bermusafir, solat qasar, solat jamak dan sebagainya. Hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ke-15 mengenai solat Jumaat. Namun sebelum kita bincangkan tentang solat Jumaat, penulis mengajak kita bincang bersama perkara-perkara yang berhubung kait dengan hari Jumaat. Apakah keutamaan hari Jumaat? Dan juga apakah antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada hari Jumaat. Maka insya-Allah kita akan mulakan perbincangan mengenai hari Jumaat insya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk ke muka surat 175. Di mana 175 ini kita akan kupaskan dalam bab yang ke-15, iaitu mengenai solat Jumaat, dan kita akan mula mengupaskan bab ini mengenai keutamaan hari Jumaat. Penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah mengatakan, bab ke-15, bab solatu Jumaah. Antara keutamaan hari Jumaat. Apakah dia antara keutamaan hari Jumaat? Ada beberapa hadis yang menyatakan hari Jumaat merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain dalam seminggu. Untuk pengetahuan kita para jemaah yang dirahmati Allah, dalam seminggu itu kita ada bahasa kita katakan penghulu hari. Apakah dia penghulu hari? Hari yang terbaik dalam seminggu, yakni hari Jumaat. Dalam setahun ada bulan yang baik. Apakah bulan yang baik tersebut? Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, unzila fihil Quran. Bulan yang di mana Al-Quran diturun. Dalam setahun, bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang terbaik. Dalam seminggu, hari Jumaat adalah hari yang agung. Jadi pada setiap hari Jumaat, pada setiap minggu itu, kita ada hari yang agung di mana kita menyambutnya. Ibaratnya bagai menyambut Id. Itu hari perayaan mingguan. Apakah atau kenapakah hari Jumaat itu dikatakan hari yang agung? Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, khairu yaumil tala'at fihi syams yaumul Jumaah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di atasnya. Di matahari terbit pada hari tersebut adalah hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ini adalah hari yang agung. Sebaik-baik khairu yaum.
Sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari tersebut, yakni adalah pada hari Jumaat. Antara lain, Rasulullah menyebutkan, fihi khuliqa Adam alaihi salam, fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Pada hari Jumaat adalah hari di mana Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari Jumaat adalah hari di mana Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Pada hari Jumaat adalah hari di mana Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga. Pada hari Jumaat, dan tidak akan berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Jadi kita lihat, pada hari Jumaat adalah hari di mana berbagai perkara berlaku. Berbagai perkara yang agung, perkara yang besar, penciptaan manusia, di mana pada ketika itu manusia belum wujud lagi. Allah SWT ciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat Allah Ta'ala masukkan Nabi Adam AS ke dalam syurga. Dikeluarkan Nabi Adam daripada syurga pada hari Jumaat. Dan tidak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Di sini para Jumaat yang dirahmati Allah, kita lihat ada beberapa pengajaran yang boleh kita renungkan. Antara pengajarannya adalah khairu yaum tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Seperti mana kita sebutkan tadi, sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari Jumaat. Maka pada setiap minggu sebaiknya kita nantikan bila hari Jumaat. Kita rasa gairah tentang kedatangan hari Jumaat, seperti mana gairah kita pada bulan Ramadan untuk menantikan kedatangan Idul Fitri. Pada bulan Ramadan, kita kira bila agak-agak hari raya, semua dah menantikan untuk menyambut hari kemenangan. Jadi pada hari Jumaat juga, pada setiap minggu, kita nantikan bila hari Jumaat. Hari Jumaat, hari yang agung, hari di mana kita meraihkan, dan kita ada beberapa amalan yang kita akan renungkan nanti yang sebaiknya untuk dilakukan pada hari Jumaat. Antara lain dalam hadis ini disebutkan, fihi khuliqa Adam alaihi salam. Pada hari Jumaat, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama. Manusia pertama yang Allah SWT ciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan ciptakan di atas permukaan bumi ini khalifah. Jadi kalau kita renungkan, ada beberapa pengajaran. Nabi Adam AS adalah manusia pertama. Dengan ini tertolak segala apa doktrin, tertolak apa saja pemikiran yang mengatakan bahawasanya manusia suatu masa dahulu adalah daripada monyet. Tertolak. Seorang yang beriman, seorang Islam tidak boleh percaya walau 0.0001% apa yang dia belajar, sains ataupun doktrin, pemikiran, ideologi yang mengatakan manusia once upon a time daripada monyet. Tertolak. Kerana Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS. Jadi manusia itu diciptakan sebaik-baik insan, sebaik-baik makhluk manusia. Jadi Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam bila? Pada hari Jumaat. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Dan Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, dan pada hari Jumaat juga Allah Ta'ala masukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Jadi di sini dapat kita lihat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala masukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Agak-agak bagaimana kehidupan di dalam syurga? Kehidupan di dalam syurga, kehidupan yang penuh keindahan, penuh kesenangan. Kehidupan dalam syurga, apa jua yang kita hendak, kita akan dapat nikmati. Namun, walaupun Nabi Adam AS telah dimasukkan ke dalam syurga, hidup penuh dengan kesenangan dan hidup penuh dengan keriangan, penuh dengan kenikmatan.
Namun Nabi Adam alaihissalam suatu masa kemudian merasa kesunyian. Kenapa merasa kesunyian? Walaupun di syurga ada berbagai-bagai kenikmatan, ada para malaikat dan sebagainya, kerana Nabi Adam antara lain menginginkan seorang teman. Maka daripada situ, selepas itu Allah SWT ciptakan Hawa, teman untuk Nabi Adam alaihissalam. Beberapa pengajaran. Antara pengajaran yang boleh kita lihat adalah manusia bagaimana kaya ke, bagaimana hidup dengan penuh kenikmatan, penuh kesenangan dan sebagainya, jiwanya tetap akan sunyi kalau dia tidak ada teman. Dan temannya adalah, kalau lelaki, temannya mestilah seorang perempuan. Ini lumrah. Ini sunnatullah. Maka atas dasar demikian para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk Nabi Adam seorang isteri bagi baginda alaihi salam. Tertolak juga bahawasanya orang-orang yang mengatakan tidak mengapa untuk golongan, katakan lelaki bersama lelaki, perempuan bersama perempuan dan sebagainya. Ini semua antara lain adalah ideologi dan pemikiran, cara hidup yang ditentang dalam Islam. Tertolak. Cara hidup yang boleh mendatangkan kemudaratan dan boleh mendatangkan fitnah serta boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita lihat. Jadi Nabi Adam alaihissalam berada dalam syurga, tetap kesunyian, kesepian. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Nabi Adam alaihissalam seorang isteri, teman, alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam penuh kesenangan dan penuh kenikmatan, Allah Taala memberitahu Nabi Adam alaihissalam segala-galanya boleh dinikmati, namun ada larangan, jangan mendekati pohon ini. Ada larangan. Jangan mendekati pohon tersebut. Nabi Adam alaihissalam dalam syurga penuh kesenangan, penuh kenikmatan. Tetapi manusia, fitrah manusia, dalam kesenangan apa juga yang dia ada, seringkali perkara yang dilarang itu yang dia gairah, yang dia impikan, yang didampakan, yang diinginkan. Manusia, kita tanya diri kita, kita ada berbagai-bagai nikmat, tapi benda yang kita tak ada tu yang kita kadang-kadang inginkan. Contoh. Dan kemudian iblis datang mengganggu Nabi Adam alaihissalam dengan penuh dengan tipu dayanya, lalu ditakdirkan bahawasanya Nabi Adam mendekati pohon tersebut. Apabila Nabi Adam mendekati pohon tersebut, Allah SWT murka kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Bilakah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga? Berlaku pada hari Jumaat. Ini hadis dia. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumaat Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari Jumaat Nabi Adam dikeluarkan daripada api neraka, daripada syurga tadi. Kemudian Allah SWT menyuruh atau mengarahkan atau menurunkan Nabi Adam ke atas permukaan bumi ini. Nabi Adam diajarkan beberapa kalimat untuk bertaubat. Dan Nabi Adam mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah atas kesilapan yang berlaku, dan Allah Taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Para jemaah yang dirahmati Allah, pengajaran kalau kita lihat ayat Al-Quran, Allah Taala menyebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila Rabb kamu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan ciptakan seorang khalifah, akan menciptakan khalifah di atas permukaan bumi. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala dah beritahu malaikat, Allah Ta'ala nak ciptakan khalifah di atas permukaan bumi. Kita tengok.
Allah Ta'ala dah beritahu, dah khabarkan kepada malaikat, Allah Ta'ala akan ciptakan khalifah di atas permukaan bumi. Kenapakah Allah Ta'ala tidak terus ciptakan Nabi Adam di atas permukaan bumi? Tapi Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga dahulu. Ada beberapa pengajaran bahawasanya manusia, selagi mana dinamakan manusia, tiada satu orang pun yang sempurna. Selagi mana dikatakan manusia, walau bagaimana hidup penuh dengan kesenangan dan kenikmatan, kita tetap tidak akan merasa puas. Selagi mana dinamakan manusia, manusia perlukan teman. Teman daripada jenis yang berlawanan. Lelaki perlukan perempuan, perempuan perlukan lelaki. Selagi mana dinamakan manusia, manusia itu akan tetap melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu akan tetap berbuat silap. Dan apabila manusia buat silap, bertaubatlah. Dan Allah Ta'ala akan menerima taubat kalian. Itulah pengajaran kisah, antara pengajaran kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak bermaksiat kepada Allah. Tetapi Allah Ta'ala sengaja ciptakan Nabi Adam dan mentakdirkan, melakukan Nabi Adam melalui proses. Diciptakan, kemudian mengingin seorang teman, diberikan teman, kemudian dilarang mendekati pohon, tetapi Nabi Adam melakukannya untuk tunjukkan manusia di akhir zaman, manusia kelak. Selagi mana dinamakan manusia, kalian tak akan sempurna. Selagi mana dinamakan manusia, kalian akan pasti buat silap. Dan apabila kalian buat silap, bertaubatlah kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala Maha Penerima Taubat. Selepas berlaku proses, selepas berlaku peristiwa sedemikian, baru Nabi Adam AS diturunkan ke atas permukaan bumi. Sedangkan asalnya memang nak diciptakan di atas permukaan, memang hidupnya khalifah itu di atas permukaan bumi. Tetapi Allah SWT tunjukkan kepada kita. Maka dari itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita akan ada keinginan. Kenapa ada keinginan? Pasal ada nafsu. Kenapa ada nafsu? Pasal kita ni manusia. Kita diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebahagian perkara. Akan tetapi kadang-kala kita akan berbuat maksiat. Pasti akan buat maksiat. Pasti akan buat dosa. Kenapa? Pasal kita manusia. Dan apabila kita telah buat silap, buat maksiat, buat dosa dalam kehidupan ini, bertaubatlah kepada Allah. Allah Ta'ala pasti menerima taubat kalian. Kenapa? Pasal kita ni manusia, dan apabila kita mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dan akur Allahu Rabbi. Allah. Ideologi yang manusia daripada monyet atau sebagainya, dengan demikian juga tertolak sebahagian kefahaman atau sebahagian ura-ura atau sebahagian amalan yang nak jadikan manusia itu buang dunia. Kadang-kadang para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak cari keredaan Allah, kita nak jadi seorang hamba Allah yang soleh. Alhamdulillah, memang kita disuruh menjadi seorang hamba Allah yang soleh. Kita disuruh supaya bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Benar. Akan tetapi, dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah, Islam menolak cara hidup di mana kita buang dunia. Tak ada dalam Islam. Tak ada dalam Islam di mana disuruh penganutnya buang dunia. Tak ada dalam Islam di mana penganutnya disuruh supaya jadi atau supaya bertapa di atas gunung dalam gua 40 hari, 4 bulan, tertolak. Atau disuruh manusia itu buang segala nafsunya, tertolak. Supaya manusia itu tidak berkahwin, tertolak. Semua tertolak. Islam bukan demikian.
Kita manusia, seperti mana disebutkan, buat menjalani kehidupan ini, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang disuruh, berusaha meninggalkan larangan, dan ketika kita lakukan demikian, kita akan terjatuh. Ketika kita lakukan demikian, usaha demikian, kita akan kadang-kala buat maksiat. Kenapa buat maksiat? Pasal kita ni manusia. Lalu kita mohon pengampunan Allah. Barang siapa nak jadi seorang manusia, tak buat silap langsung tak pernah buat silap. Hidup dari pagi, bangun sampai malam, pagi sampai malam hanya ibadah. Betapa duduk dalam masjid. Adakah itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan manusia? Bukan itu tujuannya. Kalau tujuan Allah nak ciptakan makhluk yang tak buat silap, yang hanya mengabdikan diri kepada Allah, tanpa buat kesilapan, Allah Ta'ala dah ciptakan makhluk itu. Namanya malaikat. Malaikat diciptakan hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hanya zikir kepada Allah. Ada yang hanya rukuk kepada Allah. Ada yang hanya sujud kepada Allah. Ada malaikat bertawaf di Baitul Ma'wa setiap hari. Puluhan ribu malaikat. Makhluk-makhluk yang tujuan dicipta untuk mengabdikan diri kepada Allah 100%. Berzikir, beribadah kepada Allah sepanjang hayat. Makhluk itu telah diciptakan. Malaikat. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan nafsu, dengan keinginan, dengan berbagai-bagai karenah kita. Sebab tu Allah Ta'ala ciptakan, tunjukkan kepada umat manusia. Ciptakan Nabi Adam, masukkan ke dalam syurga, kemudian ada larangan, lalu Nabi Adam langgar larangan tersebut, lalu Nabi Adam bertaubat, Allah Ta'ala ajarkan cara bertaubat, Nabi Adam bertaubat, kemudian Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam AS. Baru start turun ke bawah. Ini contoh para jemaah pengajaran. Bukan saya suruh kita buat maksiat, bukan. Akan tetapi, apabila salah seorang di antara kita membuat kesilapan, apabila salah seorang di antara kita telanjur, apabila salah seorang di antara kita sepanjang hayat hidup penuh dengan noda dan dosa, kemudian apabila di hujung 40-an, 50-an, 60-an, baru ada kesedaran. Adakah saya dah terlambat, Ustaz? Tidak terlambat. Selagi mana hayat di kandung badan, selagi itulah pintu taubat terbuka. Mohon pengampunan Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Walau sebanyak buih di lautan. Hadis, ada orang dah bunuh 99 orang. Bukan killer, bukan murderer, 99 orang, 100 orang dia dah bunuh. Masih lagi Allah Ta'ala terima taubatnya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, inilah dia kehidupan dunia. Inilah dia manusia. Ada orang diajak supaya pergi ke satu gunung bertapa. Islam menolak bertapa sedemikian. Awak bertapa 4 hari, bertapa 7 hari, habis tak solat ke apa? Contoh. Ini contoh. Ataupun kita rasa seseorang itu seorang yang bertakwa. Seperti mana saya pernah tanya, orang yang bertakwa itu bagaimana? Adakah seorang yang bertakwa itu seorang yang tinggalkan dunia dengan jubah sarban, pegang tasbih, jalan tunduk, tak buat apa-apa? Bukan. Nak tengok orang yang bertakwa, orang yang soleh, tengok para sahabat. Di malam hari mereka bertakwa, mereka sujud kepada Allah SWT, berdiri malam, qiyamul lail. Di siang hari, angkat senjata, menentang kufar Quraisy, mempertahankan agama. Contoh, mereka tak duduk dalam masjid saja. Menitiskan darah, memperjuangkan, defend maksudnya, membela agama. Sebahagian di antara mereka syahid. Sayyidina Hamzah alaihissalam. Sayyidina Hamzah rahimahumullah sebagai contoh. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Itulah dia beberapa perkara yang dapat kita memahami.
Berlaku peristiwa-peristiwa agung itu. Peristiwa-peristiwa hebat itu berlaku pada hari apa? Pada hari Jumaat. Dan ada satu lagi khabar. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil Jumaah, dan tidak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Tak akan berlaku hari kiamat kecuali hari Jumaat. Kiamat ada berbagai jenis kiamat. Kiamat kecil, kiamat besar. Dikatakan kiamat kecil itu adalah kematian, adalah kiamat kecil. Berlaku gempa sana, gempa bumi sini, itu kiamat kecil. Tetapi kita bincangkan di sini adalah kiamat besar. Kiamat yaumul qiyamah, hancur musnah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, hancur. The last day. Hari kiamat berlaku bila? Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil Jumaah. Tak akan berlaku hari kiamat kecuali hari Jumaat. Hari yang agung. Nabi Adam AS dimasukkan ke dalam syurga hari Jumaat. Nabi Adam AS diciptakan pada hari Jumaat. Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga hari Jumaat. Dan banyak lagi peristiwa berlaku pada hari Jumaat, termasuklah hari kiamat. Orang tanya, Ustaz, apakah kemungkinan besok hari kiamat? Apa jawapannya? 0%. 0%. Besok tak mungkin hari kiamat. Kenapa? Besok hari apa? Hari Rabu. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil Jumaah. Tidak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Besok hari Rabu tak akan berlaku hari kiamat. Besok berapa hari bulan? 3 hari bulan Ogos. Rabu. 4 hari bulan Ogos. Khamis. 5 hari bulan Ogos. Jumaat. Kalau Ustaz katakan, kalau kita katakan tak akan berlaku hari kiamat, bukan saya katakan, bukan kita katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan, wala taqumu sa'atu illa fi yaumil Jumaah, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Maka saya tanya pula, ada orang bertanya, okeylah, bukan besok, hari Jumaat akan datang, 5 Ogos tahun 2022. Apakah probability berlaku hari kiamat, hari Jumaat akan datang? Apakah probabilitinya? Boleh tak? Kata hari Jumaat, boleh ke tak boleh? Kemungkinan? Jawapannya 0%. 0%. Bukan 0.1%, no. 0%. Hari Jumaat akan datang, tak akan berlaku hari kiamat. Macam mana pula kita berani cakap macam gitu? Hari kiamat kan bila-bila boleh berlaku. Hari kiamat bila-bila boleh berlaku. Tetapi ingat, bukan bila-bila. Tak akan berlaku kiamat kecuali hari Jumaat. Maka besok, lusa, hari Isnin depan, Selasa depan, Rabu depan, semua tak akan berlaku. Cuma akan berlaku hari kiamat, hari Jumaat. Itu pertama. Kedua, ada banyak lagi peristiwa yang perlu berlaku sebelum berlakunya hari kiamat. Banyak peristiwa. Akan keluar Dajjal. Akan keluar Imam Mahdi. Akan keluar Nabi Isa AS diturunkan semula. Peristiwa-peristiwa semua belum berlaku. Nabi Isa AS akan turun. Apabila Nabi Isa AS turun, dengan turunnya Nabi Isa AS mempunyai matlamat yang berbeza. Nabi Isa AS turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai nabi yang membawa risalah yang baru. Nabi Isa akan turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Isa turun, Dajjal akan keluar. Dajjal nanti kita akan kisahkan nanti peristiwanya dalam kita membincangkan tentang amalan-amalan hari Jumaat. Ada antara amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada Dajjal. Dajjal akan keluar. Imam Mahdi akan turun. Nabi Isa akan turun. Kenapa Nabi Isa bukan Nabi Musa?
Kenapa Nabi Isa akan turun bukan Nabi Ibrahim akan turun? Kenapa Nabi Isa akan turun bukan Nabi Nuh alaihi salam? Bukan Nabi-Nabi para anbiya yang lain? Kenapa bukan Nabi Adam alaihi salam? Kenapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad telah wafat. Nabi-Nabi yang lain telah menyempurnakan risalah. Tetapi kenapa Nabi Isa AS kena turun? Kenapa? Kerana ada sebahagian perkara yang Nabi Isa AS perlu perbetulkan di atas permukaan bumi ini. Apakah antara perkara yang Nabi Isa AS terpaksa turun ke atas permukaan bumi ini untuk perbetulkan? Kerana antara lain, para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Isa AS mengajar umatnya supaya menyembah Allah Tuhan yang satu. Akan tetapi ada sebahagian umatnya telah menyelewengkan ajaran Nabi Isa AS dan mendakwa Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Lalu sebahagian daripada mereka menyembah Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Maka demi untuk memperbetulkan fakta ini, Nabi Isa AS akan turun sendiri untuk perbetulkan fakta tersebut. Bahawasanya dia itu adalah Rasulullah. Bahawasanya baginda tidak pernah menyuruh umatnya menyembah baginda Nabi Isa AS. Bahawasanya baginda AS bukannya anak Tuhan yang didakwa oleh sebahagian umat pengikut Nabi Isa AS. Sehingga terpaksa Allah Ta'ala akan menyuruh Nabi Isa turun ke atas permukaan bumi untuk perbetulkan pengajian, pengajaran, kefahaman yang silap tersebut. Ini kita bincangkan daripada perspektif Islam. Kita berada di masjid, kita bincangkan perspektif Islam. Kita bukan menghina, dan jangan menghina agama lain. Jangan menghina apa yang dianuti oleh orang lain. Kerana di negara kita ini bebas beragama, silakan. Jangan menghina. Tetapi kita di masjid, kita membincangkan tentang akidah, tentang apa yang sebenarnya. Kita beriman Dajjal akan turun. Kita beriman Imam Mahdi akan turun. Kita beriman Nabi Isa AS akan turun. Maka itu pengajian kita. Bukan untuk mempertawakan atau mengkecilkan atau meremehkan pengajian ataupun i'tiqad, kepercayaan agama yang lain. Bukan demikian. Jadi saya kena perbetulkanlah supaya tidak jadi fitnah juga. Tetapi pengajian kita di sini adalah tak akan berlaku hari kiamat besok atau hari Jumaat akan datang kerana peristiwa-peristiwa tersebut belum berlaku. Betul kan? Dan peristiwa yang amat dahsyat, amat menakutkan. Itu satu perkara. Boleh tak peristiwa hari Jumaat kita katakan berlaku lusa? Tak boleh. Minggu depan, bulan depan, tak boleh. Peristiwa-peristiwa itu belum berlaku. Dan satu lagi perkara, wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Ingatlah para jemaah yang dirahmati Allah, kiamat adalah hari yang begitu dahsyat. Kiamat adalah hari di mana bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Matahari, bulan, bintang akan berguguran. Lautan akan mendidih. Hancur musnah. Itulah azab yang amat besar, amat dahsyat diturunkan pada ketika itu. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain disebutkan, tidak akan berlaku hari kiamat selagi mana di atas permukaan bumi ini masih ada satu lagi orang yang masih mengucapkan La ilaha illallah. Selagi mana di atas permukaan bumi ini masih ada orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tak akan berlaku kiamat. Pengajarannya, kiamat itu akan berlaku apabila di atas permukaan bumi ini dah tak ada satu orang beriman pun. Semua hidup penuh dengan kemaksiatan, mensyirikkan Allah.
kalau maksiat bermaharaja lila. Kita lihat azab diturunkan sedikit. Tetapi di akhir zaman, sehingga satu manusia pun, satu insan pun tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka azab yang maha dahsyat diturunkan. Kiamat. Maka jangan kita impikan bertemu kiamat, kerana barang siapa yang bertemu kiamat itu bererti dia tidak beriman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perbincangan kita tentang fadilat hari Jumaat. Hadis yang pertama ini, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jumaah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adamu alaihi salam. Pada hari Jumaat itulah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumaat, Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumaat, Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumaah. Dan tidak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Full stop. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Itu hadis yang pertama. Hari Jumaat. Kita lihat keutamaan atau fadilat hari Jumaat yang lainnya. Dari Abu Lubabah Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sayyidul ayyami yaumul Jumaah. Sayyidul, penghulu hari adalah hari Jumaat. Penghulu hari dalam seminggu adalah hari Jumaat. Wa a'zamu indallahi ta'ala min yaumil fitr. Dan hari Jumaat merupakan hari yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Bahkan lebih mulia dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Wa yaumil adha. Dan begitu juga lebih mulia daripada hari raya Idul Adha. Wa fihi khamsu khilalin. Pada hari Jumaat terjadi 5 perkara besar. Tadi hadis yang tadi kita dah ambil. Ini hadis yang lain. Wa fihi khamsu khilalin. Pada hari Jumaat berlaku 5 perkara besar. Apakah dia? Khalaqallahu azza wa jalla fihi Adam alaihi salam. Allah Taala ciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Wa ahbitallahu ta'ala fihi Adam ilal ard. Pada hari Jumaat Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke atas permukaan bumi ini. Ingat, tadi hadis Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Masukkan ke dalam syurga hari Jumaat. Keluarkan daripada syurga hari Jumaat. Hadis ini Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke atas permukaan bumi juga. Berlaku pada hari Jumaat. Wa fihi tawaffallahu ta'ala Adam. Dan pada hari Jumaat juga Allah Ta'ala cabut nyawa Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam wafat hari Jumaat. Wa fihi sa'atun la yas'alullahu wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an illa atahu Allah Ta'ala iyahu ma lam yas'alu harama. Pada hari Jumaat ada satu detik di mana barang siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala bertepatan dengan detik tersebut, maka nescaya Allah Ta'ala akan kabulkan apa yang dia minta. Selagi mana dia bukan minta perkara yang haram. Berlaku hari Jumaat. Hari yang agung. Hari Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, masukkan Nabi Adam ke dalam syurga, keluarkan daripada syurga. Pada hari itu Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke atas permukaan bumi. Pada hari tersebut Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Adam. Dan pada hari itu juga ada satu detik, ada satu masa. Barang siapa yang berdoa kepada Allah pada detik tersebut bertepatan dengan detik itu, Allah Ta'ala akan kabulkan doa tersebut selagi mana dia bukan minta perkara yang haram. Wa fihi taqumu sa'atu. Dan pada hari Jumaat berlaku hari kiamat.
Ma min malakin muqarrabin wala sima'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yushfiqna min yaumil jum'ah. Makhluk-makhluk Allah. Oleh itu tiada pun satu makhluk Allah, malaikat, langit, bumi, angin, gunung atau lautan, melainkan semuanya merasa ketakutan apabila berlaku hari Jumaat, apabila tibanya hari Jumaat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Pada hari Jumaat ada satu detik, barang siapa yang berdoa bertepatan dengan detik tersebut, Allah Ta'ala akan kabulkan doa tersebut, selagi mana dia tidak minta perkara yang haram. Berapa kerap kita cari detik doa makbul pada hari Jumaat? Kita sibuk, Ustaz. Orang Singapura sibuk. Kalau kita katakan, alangkah baiknya kalau Allah Ta'ala terangkan bila detik itu. Contohlah, agak-agak kalau Allah SWT khabarkan, detiknya adalah 1 jam selepas asar, semua kita akan merebut ke tidak? Mungkin sekarang kita tak tahu, kita katakan alangkah baiknya. Tapi kalau kita dah tahu, mungkin kita pun tak ambil kisah. Contoh. Di dalam bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apakah itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu tak bilakah malam itu? Tak tahu. Kita hanya diberikan 10 malam terakhir. Carilah. 10 malam terakhir yang ganjil. Carilah. Kita tak tahu. Kita akan katakan, alangkah baiknya kalau Allah Ta'ala spesifik. Malam 27 ke, malam 23, mudah. Jadi semua fokus. Malam Lailatul Qadar tidak diberitahu bila. Tetapi Allah Ta'ala beri satu lagi hari yang Allah Ta'ala terang-terang beritahu bila. Ianya adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang begitu agung. Tiada satu hari di mana Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, di mana lebih ramai Allah Ta'ala bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, except pada hari Arafah. Hari Arafah, hari pengampunan. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Ta'ala bebaskan hamba-hambanya daripada neraka. Berlaku pada hari Arafah. Bilakah hari Arafah? 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut, mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu haji berwukuf di Arafah. Itulah hari pengampunan, hari diturun rahmat, hari dikeluarkan manusia daripada neraka. Tahu tak kita bila? Kita tahu. Apa yang kita buat pada hari Arafah? Kerja macam biasa. Kita tahu. Kalau Lailatul Qadar tak tahu. Hari Arafah. Apakah hari di mana Allah Ta'ala bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka? Begitu ramai. Tak ada satu hari yang Allah Ta'ala bebaskan lebih ramai daripada hari Arafah. Berlaku pada hari Arafah. Kalau Lailatul Qadar kita tak tahu, ini hari Arafah kita tahu, pun kita ambil sambil lewat. Maka dari itu kalau hari Jumaat kita dikhabarkan detik itu, pun kita sibuk. Tak perasan, tak kisah. Jadi ini contohlah manusia, dinamakan manusia. Jadi buat masa ini, walhamdulillah kita tak tahu, carilah detik. Hari Jumaat setiap minggu ada detik yang dimakbulkan oleh Allah. Bila detik dia, Ustaz? Ada sebagian ulama mengatakan detiknya selepas solat asar sampai terbenam matahari. Ada ulama mengatakan ketika imam khatib naik atas mimbar. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Tapi nak cari di akhir-akhir hari Jumaat. Betapa ramai di antara kita hari Jumaat lepas asar
Okeylah, once a week, cut off dunia. Duduk nak ibadah, baca Quran ke, berdoa. Kalau kita ada masa, lakukan. Selagi mana hayat di kandung badan. Hari Jumaat, hari yang agung. Hari Jumaat is not a normal day. Allah Ta'ala pilih hari Jumaat. Tengok, subhanallah. Nabi Adam AS diciptakan hari Jumaat. Dimasukkan ke dalam syurga hari Jumaat. Dikeluarkan daripada syurga hari Jumaat. Diturunkan ke atas permukaan bumi hari Jumaat. Nabi Adam diwafatkan hari Jumaat. Dan peristiwa yang agung akan berlaku kiamat Jumaat. Jadi Jumaat adalah hari yang agung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apakah antara doa-doa yang boleh kita lakukan, amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada hari Jumaat? Penulis mengatakan di muka surat 176, seseorang sepatutnya memperbanyakkan bacaan doa pada saat-saat terakhir dari hari Jumaat. Apakah saat-saat terakhir hari Jumaat? Yakni selepas asar sampai terbenamnya matahari. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika aku berkata, yakni sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang duduk. Di dalam kitabullah kami dapati satu keterangan yang menegaskan bahawasanya pada hari Jumaat itu ada satu saat di mana tiada seorang mukmin pun mengerjakan solat lalu berdoa kepada Allah Ta'ala dan waktunya bertepatan dengan saat tersebut, yakni berdoa, melainkan Allah pasti akan memakbulkan permohonannya. Abdullah kemudian berkata, beliau menceritakan, tiba-tiba Rasulullah SAW memberi isyarat kepadaku dan mengatakan, ya, atau dalam waktu sekejap. Aku menjawab benar, atau dalam waktu sekejap. Aku pun bertanya, pukul berapakah itu? Baginda SAW menjawab, ia terjadi. Beliau mengatakan, ayu sa'atin hiya, pukul berapakah? Bilakah detik tersebut? Rasulullah SAW menjawab, akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Ia terjadi pada saat-saat terakhir pada siang hari Jumaat. Aku bertanya lagi, bukankah pada hari Jumaat itu tidak dibolehkan mengerjakan solat, yakni selepas asar? Nabi SAW menjawab, bala, innal abdu mu'min idza shalla thumma jalasa la yajlisuhu illa salatu fahuwa fis salah. Jadi sahabat mengatakan, kalau di penghujung hari Jumaat, jadi macam mana orang nak solat, macam mana nak berdoa pada ketika itu? Rasulullah SAW mengatakan, bukankah seseorang yang sedang solat, selepas solat, kemudian dia duduk, teruskan dengan zikrullah ke, bacaan Quran ke, dia dikira masih lagi dalam solat? Maka di sini menunjukkan, kalau dapat, antara amalan yang ditinggalkan pada hari ini, antara amalan yang tidak diikuti, yang jarang dititik beratkan, hari Jumaat selepas solat asar duduk sampai solat maghrib. Bagi mereka yang tidak bertugas, bagi mereka yang ada masa lapang, bagi mereka yang dah retire, dah pencen, dah tak tahu pun nak buat, daripada duduk kat kedai kopi, daripada nak menonton drama Korea atau sebagainya, duduk di atas sejadah selepas asar. Asar pukul berapa? Katakan asar, pukul berapa asar? 4:30. Kalau asar 4:30, maghrib pukul berapa? Maghrib pukul 7 suku. 4:30, 5:30, 6:30, 7 suku. 2.5 hours. Kalau dapat baca Quran, mungkin dapat baca surah Kahfi, half an hour, zikrullah, doa. Bergantung kepada kemampuan masing-masing lah. Dengan syarat tidak ada tugas, dengan syarat memang tak ada urusan. Daripada duduk hari Jumaat, special day, letakkan azam, usahakan. Apatah lagi kita-kita yang berada di akhir hayat, dah tak bekerja, memang ada masa lapang. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau tak duduk situ pun maksudnya lepas solat, lepas zikrullah, duduk sambil di atas sofa set.
Kalau tak boleh duduk di sejadah, duduk di atas sofa set kita, sambil itu zikrullah. Penuhi dengan zikrullah di akhir-akhir hari Jumaat. Hari Jumaat, hari yang agung. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna fil Jum'ati sa'atan." Sesungguhnya pada hari Jumaat ada satu detik, la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah azza wa jal fiha khaira illa a'tahu iyyah wa hiya ba'dal asr. Pada hari Jumaat ada satu detik, satu saat di mana tidak seorang muslim pun yang memohon kepada Allah azza wa jal sesuatu permohonan yang kebaikan, kecuali pasti Allah Ta'ala akan kabulkan permohonan tersebut. Dan dalam hadis ini disebutkan, wahya ba'dal asar. Dan saat itu, detik itu adalah selepas asar. Minta kepada Allah. Dalam minta kepada Allah, apa yang nak minta? Mintalah apa jua perkara dunia dan akhirat. Tapi jangan lupa, minta keredaan Allah. Minta mati dalam beriman. Minta supaya kita digolongkan bersama golongan hamba-hamba Allah yang mendapat keredaannya di dunia dan di hari akhirat. Minta doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah radhiyallahu anha tahu bahawasanya malam itu malam Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi kemaafan, maka maafkanlah hamba-Mu ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, Yaumul Jum'ah 12 sa'atan. Minha sa'atun la yujadu abdun muslimun yas'alullahu ta'ala la yujadu abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'a illa atahu iyyah wa tamisuha akhir sa'atin ba'dal asar. Hari Jumaat terdiri dari 12 saat, 12 jam. Antaranya terdapat satu saat di mana tiada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan memakbulkan permintaannya. Oleh yang demikian, berusahalah untuk berdoa pada saat-saat terakhir selepas asar. Dari Abu Salamah bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul sambil membicarakan masalah saat-saat yang dimakbulkan Allah pada hari Jumaat. Kemudian mereka berpisah dan bersepakat bahwasanya saat yang dimakbulkan doa adalah hari-hari, saat-saat akhir hari Jumaat. Saat-saat akhir hari Jumaat. Kalau kita mampu duduk daripada asar sampai maghrib, alhamdulillah. Tak mampu, ustaz, sibuk. Tak mampu, lepas asar buat urusan. Kalau dapat 1 jam sebelum maghrib, prepare untuk maghrib. Maghrib 7 suku, 6 suku, 6:30, get ready, duduk atas tikar sembahyang, baca Quran, zikrullah. Saat-saat, detik-detik terakhir sebelum matahari terbenam pada hari Jumaat. Dari Abu Daud, dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Nabi SAW menjelaskan berkaitan saat-saat yang dimakbulkan berdoa pada hari Jumaat adalah antara waktu imam duduk di atas mimbar sehingga selesai solat. Seperti yang saya katakan, ada yang mengatakan saat itu adalah ketika khatib duduk di atas mimbar. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, namun apa yang dapat kita bincangkan di sini adalah hari Jumaat adalah hari yang agung. Berbagai perkara berlaku pada hari Jumaat dan ada detik saat yang kita kalau minta kepada Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan kita. Jadi usahalah kepada jemaah. Mungkin selama ni memang kita dah tahu, bukan tak tahu, dah tahu Ustaz, tapi kadang-kadang lupa. Kadang-kadang tak teringat.
Jadi ini yang bagusnya kadang-kadang belajar. Belajar tu bukan benda yang kita tak tahu, kita belajar benda yang tahu, tetapi untuk mengingatkan kita yang lalai. Jadi moga-moga dapat kita berusaha untuk kita mencari detik-detik dan saat-saat tersebut pada hari Jumaat. Perkara seterusnya, apakah antara amalan, apakah antara zikrullah, apakah antara zikir-zikir dan doa-doa yang kita disunatkan lakukan pada hari Jumaat? Perkara itu akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Memandangkan masa, kita akan kupaskan pula zikrullah, zikir-zikir dan doa-doa yang kita disunatkan untuk kita lakukan pada hari Jumaat akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah kalau ada sesiapa yang bertanya. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.